Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini aku nak share tentang bagaimana untuk setting untuk kita setting platform bagi mereka-mereka yang menggunakan akaun CDS Maybank ataupun Hong Leong ataupun M Plus ataupun UOB ataupun CDS yang menggunakan sistem EFOS menggunakan sistem EFOS. Okey, jadi kali ni aku nak share sikit tentang setup ataupun setting yang basic khusus untuk yang baru kenal platform CDS. Jadi bagi mereka yang menggunakan platform ataupun menggunakan sistem EFOS ni, sistem EFOS ni hanya boleh kita hanya boleh view menggunakan Internet Explorer. Internet Explorer. Kalau korang guna Google Chrome ataupun Microsoft Edge, korang tak dapat view yang penuh. Ada certain features yang korang tak akan nampak. Jadi nak dapat view yang penuh, korang kena Internet Explorer. Korang kena gunakan Internet Explorer. Jadi contoh kalau macam laptop ni, korang nampak kat sini tak ada Internet Explorer, nampak macam tak ada. Sebab tu aku kata ni adalah untuk yang paling basic yang mereka tak tahu nak macam mana nak set up apa semua tu. Jadi kat video kali ni aku akan tunjukkan Jadi kalau korang tengok kat sini tak ada pun Internet Explorer, tak ada. Tak ada. Jadi macam mana nak cari? Korang type kat sini. Type Internet Explorer. Nanti dia akan keluar kat sini. Dia akan keluar kat sini. Jadi klik kat situ. Korang akan nampak, korang akan dapat satu page Internet Explorer. Jadi lain kali kalau korang tak nak search kat situ, korang klik kat sini kat bawah ni, klik kanan. Tekan kat situ, pin to taskbar. Jadi lain kali bila korang tutup. Korang tak perlu lagi nak type search kat bawah ni. Terus ada kat bawah. Terus ada dekat sini, dekat bar ni. Jadi terus klik kat situ. Keluarlah ni. Internet Explorer. Jadi untuk video malam ni, aku nak tunjukkan bagaimana untuk kita setting platform yang menggunakan sistem EFOS. Jadi aku nak tunjukkan akaun menggunakan UOB lah, UOB Cayenne UOB Cayenne. Jadi kita buka dia punya website dia, utrade.com.my. Kemudian ni pangkal ni kat bawah ni. Kemudian login, tekan login. Lepas tu masukkan ID. Masukkan ID. Kemudian bila korang dah login, nanti kat bawah ni, kat bawah ni nanti dia ada tulis kat sini this web page wants to run. Jadi klik je allow. Dia keluar lagi, ada notification kat bawah ni, klik lagi allow. Jadi bila korang dah klik allow tu, nanti korang akan nampak, baru nampak apa platform ni. Platform ni aku dah setting. Platform ni aku dah setting. Jadi aku nak buat balik macam baru lah, macam baru. Jadi
Buat balik macam baru. Okay, setting balik. Okay, jadi bila korang buka nanti, korang akan nampak settingnya akan jadi macam ni Dia ada code, stock, previous close, high, low, buy Q, buy, sell Q, last, change, last dan volume dan sebagainya ada kat sini. Okay, jadi untuk aku nak setup ni penting setup ni penting supaya memudahkan kita untuk kita screen counter, kita nak tengok pergerakan harga counter. Jadi memudahkan kita untuk view. Kalau korang tak suka tak apa, nanti lain kali korang boleh setup yang lain. Cuma kat sini aku nak buat satu contoh lah, nak buat contoh macam mana kita nak setup platform ni. Okay. Jadi untuk setting aku, bukan kata aku punya setting ni yang paling betul, tak. Ini untuk memudahkan aku nak tengok counter-counter yang berada dalam bursa ni. Okay, jadi first kali yang aku suka tengok, kolom yang pertama aku suka tengok apa? Aku suka tengok last. Okay, last. Jadi tekan last ni kat sini, asal tadi kat sini kan. Okay. Tarik, tekan, klik kanan, jangan lepas. Klik kiri, jangan lepas. Tarik sampai ujung sini. Okay, last. Okay, yang keduanya aku akan tarik ni, TO ni. Theoretical open. Tarik ke depan sampai sini. Okay. Kemudian aku akan tambah Aku akan tambah. Okay, ni biar previous close. High ni biar kat sini. Okay. Kemudian aku akan tambah. Aku akan tambah kolom kat sini Itu korang tekan klik kanan, insert kolom. Kemudian pergi dekat transaction info. Kemudian tekan buy rate. Nanti keluar kat sini B%. Ini maksudnya buy rate. Okay, kemudian klik lagi kanan, insert transaction info. Okay, turun lagi bawah. Okay, kita turun bawah. Total transaction. Total transaction. Okay, kemudian apa guna benda-benda ni? Nanti aku akan share pada video yang akan datang. Cuma sekarang ni aku nak share macam mana kita nak set up platform. Kadang-kadang kita tak tahu kan, mana pasal platform orang ni lain, platform orang tu lain kan. Okay, jadi macam ni lah dia settingnya. Kat sini ada macam-macam ni, ada basic info, base queue, apa benda ni, apa semua ni, price info, transaction info. Kat dalam ni pun ada banyak lagi ni, macam-macam ada ni kat dalam ni. Okay, macam-macam. Jadi ini adalah setting yang aku gunakan. Okay, kemudian tarik LV tarik ke sini. Okay, kemudian insert lagi basic, transaction info. Lepas tu buy rate, second session. Okay, kemudian klik dekat sini lagi. Dekat AB ni, dia akan keluar AB. AB ni maksudnya buy rate. Buy rate second session. Okay, klik lagi kanan kat situ, insert di kolom transaction info, turun bawah. Total transaction second session. Okay, jadi contohnya kalau katalah aku tunjukkan ni laju kan, sangat laju, tak apa, nanti korang boleh ulang-ulang lagi. Tengok lagi dekat boleh rewind balik video aku ni. Okay, jadi ini adalah contoh contoh kita bagaimana kita nak set up platform. Okay. Okay, itu okay. Kemudian dekat UOB ataupun Maybank, dia ada 6 page kat sini. Ada 6 page. Okay, jadi kita baru setting page yang pertama. Okay. Okay, kemudian
Okay, sekarang ni kita dah setting platform kita kat sini dengan last, TO, previous close, transaction dan sebagainya ni. Okay, tapi kalau kita tengok dekat, nanti kalau kita buka dekat top gainers, kalau kita tengok dekat top gainers, dia tak jadi. Dia tak jadi. Benda-benda yang kita setting tadi tak jadi. Jadi kita kena setting balik. Kita kena setting balik mengikut apa yang kita nak tengok. Mengikut apa yang kita nak tengok. Okay, jadi macam aku tadi, aku nak tengok last. Okay. Kemudian aku nak tengok apa lagi? Aku nak tengok TO. Okay. Kemudian aku nak tengok lagi apa? Okay, previous close. Kemudian aku nak tengok apa lagi? Aku nak tengok buy rate. Okay. Kemudian klik kanan, insert, transaction info. Kemudian aku nak tengok, klik ke bawah, total transaction. Okay. Kemudian ni LV ni, tarik ke depan. Kemudian insert lagi, klik kanan, insert, new column, transaction info, buy rate, second session. Kemudian insert, transaction info, okay, turun bawah. Okay, total transaction, second session. Okay, sama macam yang kita tengok dekat most active volume tadi. Nampak? Sama apa yang kita setting tadi, dah sama. Okay. Jadi kalau kita buka balik top gainers, dia dah tak berubah, dia auto save. Tak payah nak tekan save mana-mana, tak payah. Dia auto save. Okay, kemudian aku nak tengok last kali kat ujung ni, okay, kita boleh tengok, aku nak tengok apa? Aku nak tengok subsector. Okay, ini setting aku lah, setting aku. Korang punya setting, nanti korang boleh set lah mana-mana yang korang nak tengok. Ada macam-macam tadi. Okay, jadi ini adalah setting aku untuk page yang pertama. Ini overall lah, overall. Okay, jadi page yang kedua, okay, page yang kedua ni, okay, nanti bila korang tekan page yang kedua, dia akan keluar macam ni. Do you want to continue running script on this page? Tekan yes. Okay, tekan yes. Okay, kemudian, okay, tekan dekat ni, dekat technical analysis ni. This website want to run the following add-on. Okay, tekan situ, run add-on. Okay, kemudian run. Okay, barulah keluar ni. Okay, barulah keluar ni. Okay. Okay, kemudian okay, untuk setting yang page yang kedua ni, aku pakai setting B. Aku pakai setting B. Setting B. Okay, setting B. Okay, jadi ni aku dah setting lah aku punya platform. Jadi nak tunjuk macam mana kita setting B ni. Okay, aku tekan B, use default view. Dia akan keluar macam ni. Korang akan dapat platform korang bentuknya macam ni. Okay, jadi aku tak nak pakai benda ni. Jadi aku nak setting ikut cara aku. Okay, jadi macam mana kita nak setting? Tekan ni. Sebelah huruf A ni, tekan situ. Tekan B. Nanti dia akan keluar dua screen ya. Dua screen. Okay, kemudian pergi dekat sebelah sini. Dekat sebelah sini. Klik situ. Tekan right. Okay, dah dapat 3 kolom kan? Dah dapat 3 kolom. Dah dapat 3 kolom. Okey, kemudian yang sebelah sini kita tekan dekat spanner ni. Kat spanner, ada gambar spanner ni kat sini. Okey, klik kat situ, switch to technical analysis. Okey, technical analysis. Okey, kemudian kat sini adalah ni, ada counter-counter lah kat sini. Ada kalau kita tekan most active lah. Kalau kita tekan top gainers, keluar top gainers. Okay, nanti keluarlah view-nya macam ni. Okay, jadi kat sini pun nak kena setting juga. Yang dekat tengah-tengah ni kita nak setting. Kita nak tengok pergerakan harga counter semasa. Jadi kita pergi kat sini. Tu ada last ni. Okay, kita tarik ke depan. Okay, last ni kita tarik ke depan. Okay, last kita tarik ke depan. Okay, lepas tu previous close. Kalau macam aku tak nak tengok tu lah, aku tengok TO. Tengok TO.
Okay, tarik ke depan. Leceh sikit lah TO, high. Kemudian ikut korang lah korang nak tengok view yang macam mana. Jadi ni yang aku nak view lah. Aku nak tengok last dia, aku nak TO dia, aku nak tengok previous close dia untuk beginners. Nanti kalau kita buka most active, dia tak jadi. Kita kena setting balik. Okay, ni last, tarik ke depan. Ini tadi LV, tarik ke depan. Okay, okay, last. Tarik sini. Lepas LV. Tarik sini. Mungkin kat sini aku nak tengok ni. Aku nak tengok apa? Transaction info. Jadi macam tadi juga, kita klik kanan, insert new column, transaction info, tulis tekan kat situ buy rate. Nanti dia keluar buy rate kat situ, B%. Okay, kemudian aku nak tengok transaction info. Transaction info, total transaction. Jadi tekan kat situ, total transaction. Okay, jadi nanti keluar kat situ. Kalau tak nak pun, kita boleh setting dekat sebelah sini pula. Sebelah kanan ni sekali, kat sini ada tulis average volume. Okay, macam aku pun kita boleh tukar juga. Maklumat dalam ni kita boleh tukar, sama juga kita klik kanan, basic info, kemudian kita tekan subsector. Jadi kita tahu Anzo ni, counter Anzo ni adalah dalam kategori subsector wood and wood product. Kemudian kat sini pun dah ada dah ni. Ni transaction dia, buy rate dia sama. Ada tadi dah ada kat sini. Ini tak nampak. Tak apalah, kita boleh rujuk dekat bahagian sebelah kanan ni. Sebelah kanan ni. Ni ada kat sini. Okay, kemudian kat sini pun kita boleh tukar lagi. Kita boleh tukar transaction info. Okay, buy volume trader. Kemudian tekan lagi sell volume trader. Okay, jadi dah ada kat situ. Dah ada maklumatnya kat situ. Okay, itu kita nak setting dekat sebelah kanan ni. Okay, sebelah kiri ni pula. Okay, sebelah kiri ni pula kita ada indikator. Ada indikator. Ini indikator indikator yang aku pakai lah. EMA, exponential moving average. Lepas tu simple moving average, kemudian rate of change ni ROC, kemudian stochastic. Okay, jadi semua ni pun kita boleh setting. Setting ni kat mana? Kita tekan kat ni. Ada gambar meter ni kat sini. Gambar meter. Kemudian kat sini pun sama juga. Kalau Maybank dia tak ada. Kalau Maybank dia ada dua page saja. Kalau UOB dia ada 6 ni kat sini. Kita boleh setting banyak kat sini. Okay, jadi kita ikutlah setting masing-masing. Okay, kita tekan satu kat situ. Okay, nanti keluar ni. Okay, nanti keluarlah benda lah ni. Okay, cuma untuk screen aku ni, screen ni adalah laptop ni adalah laptop 14 inci. 14 inci. Jadi bukannya laptop ni rosak, tak. Dia punya setting view-nya tu tak kena dengan sistem eForce ni. Sepatutnya bawah ni ada lagi ni. Ada bawah ni ada lagi. Okay. Jadi macam mana kita nak setting? Okay, kita tutup balik ni. Kita tutup. Okay, ini untuk setting untuk ni untuk laptop ni. Untuk korang tu aku tak pastilah kan. Tapi macam mana aku nak adjust balik supaya nampak ni. Supaya nampak view ni, nampak penuh. Supaya nampak penuh. Penting ni, kadang-kadang ada laptop, orang kata laptop rosak lah apa, sebenarnya bukan rosak. Sebenarnya setting tu tak kena pada sistem eForce tu. Jadi kita kena godek-godek kita punya laptop ni ataupun komputer supaya kita dapat view yang penuh. Supaya kita dapat view yang penuh. Jadi aku kecilkan ni dulu. Okey, jap
Okay, kita pergi ke display setting. Okay, display setting. Okay, semula klik kanan, display setting. Okay, kemudian kat sini dia ada tulis scale and layout. Okay, scale and layout. Okay, yang pertama sekali korang kena tukar ni. Dia recommended. Memang dia recommended untuk laptop ni adalah 125%. Tapi untuk kita dapat view yang penuh yang tadi tu, kita kena tekan 100%. Kena tekan 100%. Kemudian untuk laptop ni, okay, aku kena tukar kepada view yang ni, 1280 kali 720. Okay. Okay, keep change. Okay, jadi kita nampak button-button tu jadi besar lah. Button-button tu jadi besar. Okay. Okay, kemudian okay, kita patah balik kepada apa nama ni, pada platform tadi tu. Okay, kita tutup balik. Dia kena tutup kita kena tutup. Tutup dia. Okay, tutup, kita tekan balik. Okay, kita tekan balik Internet Explorer kat bawah ni. Okay, kita klik situ. Okay, kita masukkan balik kita punya website dia, Utrade. Ni UOB UOB. Utrade, kemudian kita login balik. Bawah ni pangkah ni. Login. Kita masuk kita punya ID kita. Okay, kemudian kita masuk password kita. Login, kita login. Okay, sekarang ni okay, kita dah dapat view yang penuh Kita dah dapat view yang penuh. Kalau kita tengok kat sini, kita klik kanan, nampak? Dia dah keluar sampai setting ni. Setting ni nanti kita boleh setting technical analysis yang berada di sebelah kiri ni. Semua ni kita boleh setting. Macam tadi tak boleh kan, tak nampak kan? Okay, sekarang ni dah nampak. Jadi barulah kita boleh setting. Okay. Jadi aku tutup dulu aku punya setting ni. Tutup, semua tutup. Kan? Nanti ni setting aku lah. Aku banyak sangat. Tu masing-masing, ikut masing-masing. Okay. Okay, ikut masing-masing. Okay. Okay, jadi kita tukar ni, tukar font dia. Font dia kita tukar. Ni 10 ni besar sangat, kita tukar 8 lah. Bagi aku ni besar sangat. Apa nama tu, 10 size dia. Ni pun nampak macam besar juga, aku tukar lagi kecil. Mungkin tukar 6. Tengok. Kecil sangat tak? Kecil sangat. Okey, mungkin 8 tadi, 6 lah 8. Cuba 7 pula. Kalau 7. Okey, 7 okey kot. Okay, tak besar sangat, tak kecil sangat. Tapi macam kecil juga tu, tukarlah 8. Okay, sedang-sedang kan, 8. Jadi kat situ ada ni. Okay. Jadi kita nak setting ni pula ni. Technical analysis kat sebelah ni kita nak setting. Macam mana kita nak setting, kita tekan ni. Okay, ikutlah korang pakai apa kan. Macam aku pakai exponential average 1. Klik je dulu. Klik. Okay, simple. Okay, itu tukar. Change. Tukar. Okay. Jadi dapatlah ni. Dapatlah view macam ni. Okay. Itu kalau page yang pertama kan. Korang nak pakai page yang kedua, ikut korang lah nak pakai setting yang mana. Tapi settingnya berada di sini. Contoh, kita nak tukar apa? Kita nak tukar moving exponential moving average ni satu ni, yang satu ni kita boleh tukar dia punya nilai dekat tepi ni. Macam mana kita nak tukar? Tekan setting. Kita cari kat sini. Exponential moving average, EMA 1. Okay, kalau katalah korang nak pakai 5, tekan 5 kat situ. Kalau warna merah tak suka, tukarlah warna apa yang korang suka. Okay, macam aku pakai tulis kat situ 3.
Okay, moving average tu apa? Nanti untuk video yang akan datang nanti aku akan share apa maksud moving average, apa stokastik, ROC, nanti aku akan sharing, aku akan share balik apa benda tu semua. Sekejap Okay. Okay, jadi kita dah set up platform yang page yang kedua. Page yang kedua. Page yang ketiga, okay. Jadi aku nak tengok market keseluruhan. Okay, untuk setting yang ini, korang pergi dekat ni, bawah tulisan KLCI ni, tekan situ. Okay, ambil O. Ambil O. Sebelum terlupa, nasib baik ingat. Okay, kat sini ada gambar bendera ni kan, Okay, gambar bendera tu, klik kat situ, tekan nombor 1. Okay, kemudian kat sini, kat sebelah kanan ni, sebelah kantar tu, bawah kantar tu ada bendera juga. Okay, klik kat situ, tekan nombor 1 juga. Sebabnya nanti bila kita tekan kat sini, counter, nama-nama counter ni dia akan ikut. Sebab EduSpec, PDZ, Iris, dia akan automatik keluar. Tapi kalau korang tak tekan situ, kalau korang tak tekan nombor yang sama, dia tak ngikut. Dia sebelah kanan je ngikut. Sebelah kiri tak ngikut. Tengok. Dia punya technical analysis sebelah kanan ni tak ikut. Masih lagi Iris. Padahal kita dah tekan Asia ni. Kan, DGB, kita dah tekan DGB tapi tak keluar. Jadi maksudnya kat situ nombor kat atas ni tak sama. Bila tak sama dia tak mengikut. Jadi kalau dah sama, kita tekan sama baru dia ngikut. Okay, sebelah kanan Notion, sebelah kiri pun Notion juga. Barulah dia mengikut. Okay. Okay, yang ni kat bawah ni tadi settingnya tu tadi lain kan? Sekarang ni dah lain. Okay, macam mana? Kita nak tekan apa? Okay, kita klik kat sini. Tekan handy info. Handy info. Ikut korang lah. Nak tekan apa? Handy info ke, latest transaction ke, buy time chart ke, dia akan keluar kat sini. Okay. Okay, itu page yang kedua. Yang ni okay, page yang ketiga aku setting ni lah. Untuk kita tengok sektor-sektor. Sektor-sektor, kita nak tengok sektor tu naik ke, turun ke, kita boleh setting kat sini. Macam mana kita nak setting? Kita tekan ni, gambar ni, klik O. Klik O, nanti keluarlah ni macam ni. Keluarlah macam ni. Kemudian sektor-sektor ni macam mana kita nak tekan ni dekat spana ni. Kan, dekat spana ni kan nanti ada keluar sektor-sektor dia. Okay, kita ikutlah kita nak susun macam mana. Ini susunan aku. Kan, susunan aku. Jadi ikut korang lah, korang nak setting yang macam mana kan. Ni setting aku. Cuma aku tunjukkan lah basic basic macam mana kita nak tukar-tukar. Kan. Kalau pandai lah godik-godik sikit lah, godik-godik sikit. Kalau tak godik-godik nanti kita tak tahu kan. Okay, itu adalah settingnya. Yang ni page yang keempat, page yang kelima, page yang keenam. Dia ada 6 page. Dia ada 6 page. Jadi aku rasa setakat tu dulu sharing aku tentang macam mana kita nak setting platform. Jadi mudah-mudahan mendapat manfaat dan memudahkan korang untuk trade. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.